Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara peniaga jalanan nak capai RM 1 juta. Okey, kalau you bertanya pada saya, maybe dia cakap dah capai 1 juta ke? Okey, belum lagi, tapi saya adalah coach yang banyak mengajar usahawan yang dah capai berjuta-juta. Okey. Kalau you tanya pengalaman saya ni dah 5 tahun sebagai consultant, business consultant, dan buat training and consultancy untuk peniaga dan usahawan daripada September 2016 sehingga sekarang. Tapi daripada tahun lepas, September 2020, daripada September 2020, saya sedar yang saya kena ceburi juga bidang sebagai peniaga jalanan ni. So sekarang as you can see, nampak tadi saya baru alihkan termos ni, kotak apa semua, kerusi lah, barang niaga saya pun berniaga, peniaga jalanan juga. Senang cerita macam tu, peniaga jalanan juga. So bila masa buat training, 80% masa saya memang banyak buat kerja sebagai peniaga jalanan. Buat kerja sebagai peniaga jalanan. Tapi saya ada tim lah, tim yang saya bina, saya bentuk untuk sentiasa bersama dan maju bersama. Okay, so saya boleh buat kerja lain. Kerja apa? Kerja kembangkan perniagaan. Saya sekarang ni on the way nak pergi inilah, hantar stall dalam kereta ni yang banyak-banyak ni, dekat Jalan Raja Chulan, kat depan office kan, niaga depan office. So cara bagaimana nak capai RM 1 juta ringgit. RM 1 juta. Dia adalah tanda soal. Macam mana kira-kira dia? Contoh, kalau you nak capai 1 juta ni, saya tak ada tulis jualan. You terpulang pada anda. You nak capai 1 juta tu, kalau you cakap RM 1 juta zakat, kalau saya target RM 1 juta zakat. 1 juta tu biasanya orang akan cakap setahun lah kan. RM 1 juta setahun. Jualan ke, zakat ke, profit ke. Ada orang jualan, ada orang nak profit, ada orang nak saving, cash reserve, ataupun paling tinggi sekali adalah zakat. Zakat 1 juta ringgit. So kalau saya memang target 1 juta ringgit zakat. Bersamaan berapa sales bersamaan, jika darab 2.5%, bersamaan 40 juta ringgit. So macam mana nak capai tu? You kena tahu numbers game. You kena tahu numbers game. Numbers game ni pula adalah macam mana you nak kira jualan. Contoh, satu kedai you boleh dapat jualan RM200, RM300. Ada orang dapat RM1,000. Betul? Ada orang dapat RM1,000 sehari jualan kedai dia. Ada orang dapat RM500 sehari. Dia ikut sebenarnya. Kalau you saya sarankan anda untuk baca buku Profit First. Saya memang baca buku tu juga. Bila saya run business peniaga jalanan ni, saya gunakan formula Profit First. Formula buku tu, dalam buku tu dituliskan bagaimana anda nak susun supaya anda boleh berkembang. Sebab contoh, kalau anda ada satu kedai saja, you boleh main quality. Boleh satu kedai you boleh main quality, means you cantikkan, you buat service apa semua, and then daripada satu kedai tu je lah you boleh berkembang. Tapi sekarang ni, kalau you perasan, since pandemic, dia banyak main location tau. Contohlah, ada satu location ni, macam sekarang kita hadapi, ada kena banjir, then tak boleh run business. Betul? Contohlah, kalau you just fokus satu tempat tu, then satu tempat tu pula kena habis banjir, and then totally stop.
Sebab sekarang ni kita kena main quantity. When kita ada quantity, along the way, semasa kita nak kembang satu persatu tu, sama ada kita menggunakan sistem agent ataupun kita sendiri yang kembangkan based on HQ saja, you sendiri saja kembangkan you punya kedai, tambah, you akan you kena bina dengan cara, yes, you fokus dengan cara main quantity. Means you main rainbow. Macam saya guna term rainbow. Saya ada stall, nama dia stall rainbow. Saya pakai meja lipat, and then meja kayu, and then alas, dan letak banner, tak ada payung. Itu contoh. Asalkan boleh berniaga. Okay, saya berniaga kebab. Masak daripada rumah, letak dalam termos, and then bungkus. Orang order, bungkus. Of course lah kita buat siap kan. Kita dah buat siap. Okay, kalau macam anda nak capai RM1 juta, kalau you nak main quantity, along the way you boleh perbaiki you punya quality. Okay, you main quantity means you main berapa banyak kedai. Okay, let's say satu kedai you boleh dapat, contoh lah, you boleh dapat RM1,000. Contoh, kalau you dapat RM100, you kena darab lah berapa untuk you dapat RM1 juta. Kita ambil lah awal-awal, ambil awal-awal jualan. Untuk dapat jualan RM1 juta, berapa you kena bahagi dengan 100. 1 juta ada berapa kosong? 6 kosong. So bahagi 100, berapa ringgit? So berapa jumlah kedai tersebut, itulah yang you kena ada. Okay, yang you kena ada sebelum bulan 11 tahun ini. Okay, kalau tahun ni anda nak capai 1 juta pertama jualan, 1 juta pertama jualan. Maybe kalau you cakap, saya nak juga 1 juta pertama zakat, boleh. Tapi apakah you punya plan sebenarnya? You kena tahu you punya game plan bisnes anda. Okay, you kena tahu you punya game plan bisnes anda. You kena tahu game plan bisnes anda. You sebenarnya buat you punya business model. Kalau you tahu you punya BMC, you dah susun, you dah buat you punya BMC, iaitu business model canvas anda, you dah susun cantik. You akan tahu macam mana you punya distribution channel, macam mana you punya key partners, and so on. Okay, bila you dah sedar, you dah tahu macam mana you nak kembangkan, macam mana you nak bercakap dengan siapa, you nak negotiate dengan siapa, semua tu amat penting untuk anda take note. Okay, semua tu penting untuk anda take note. Tapi kalau you cakap tentang you bermula sebagai startup, peniaga jalanan, anda sebagai peniaga jalan, anda kena tahu dalam bisnes, pertama sekali, ini saya selalu cakap dah dalam video-video saya yang kebelakangan ni, saya cakap ada 5 utama yang you kena buat, dan dia kena ikut urutan. Pertama sekali adalah finance. Okay, pertama sekali adalah finance. Yang kedua adalah finance. Yang ketiga adalah finance. Yang keempat, marketing. Yang kelima, pengurusan. Dan dia kena gerak selari. Tapi setiap bermulanya bisnes tersebut, dia kena start ikut urutan kepentingan tersebut. Finance, yang pertama adalah jualan. Kenapa sebut finance? Kenapa tak cakap jualan je? Okay, sebab jualan masuk, kalau you jenis tak pandai jaga duit, habis. So that's why dia dipanggil finance. Maksudnya walaupun RM1 yang masuk, you ditulis berapa yang masuk tu, ditulis dan direkodkan. Rekod dan report itu sangat penting. Itu dah kait rapat dengan pengurusan pula. Okay, so siap RM1 yang masuk, berapa nak diagihkan? Okay, contoh RM100 ni jualan ni, sales kan. Tapi finance you tak jaga, out.
So means nama dia finance. Yang pertama tu memang finance. So jualan yang masuk dikawal, dikuasai oleh finance. Di situlah you boleh berkembang dengan cara financial. Okay, you tahu tentang finance. Alright. So contoh you masuk RM100. Tadi saya ada cakap you kena belajar baca juga tentang dalam buku Profit First. Okay, apa yang dia ajar dalam buku Profit First? Profit First dia ajar tentang pembahagian berapa peratus apabila anda dapat jualan hari-hari. Okay, contoh anda dapat RM100, ada pecahan peratusan dia yang anda kena asingkan dan ianya wajib. Okay, pertama sekali 35% adalah untuk gaji. Gaji anda termasuk gaji pekerja. Sebagai founder ke, let's say co-founder ke, sesiapa saja yang terlibat dalam bisnes anda, dalam anda sebagai peniaga jalanan ni, 35% sahaja anda boleh gunakan untuk gaji. So kalau you cakap, lama saya ada 3 orang, macam mana tu you nak bahagikan? Okay, saya akan berbalik pada tu balik nanti. Okay, so 35% adalah untuk gaji. And then 40% adalah untuk operation. Okay, 40% adalah untuk operation. Means you bila you dapat jualan contoh RM100 tadi, RM40 tu memang khas untuk rolling balik. Kalau cakap, alamak saya punya margin banyak ni, so you nampak kat situ, you kena buat apa? Kurangkan sikit ke? Contoh nasi lemak, kurangkan sikit nasi, kurangkan apa, timun kurangkan, contoh telur daripada separuh you jadikan suku, contoh. Okay, ataupun anda naikkan harga. Tengok pada you punya market, tengok pada you punya pelanggan. Okay, so 40% adalah untuk koperasi. Kalau you ada orang kata persoalan kat situ, itu yang saya sebutkan tadi, macam mana kurang margin keuntungan you kurang ke apa ke, kat situ you boleh dapatkan kiraan dia dan anda boleh dapat profit. Okay, so 40% untuk operasi. Assalamualaikum, terbaik Tuan Nasaruddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong share Tuan Nasaruddin, InsyaAllah. And then 10% untuk profit. 10% untuk profit. Okay, 10% untuk profit. So dah 35, 40, so dah 75, betul. 10% adalah untuk profit. So tinggal 15% kan. 10% untuk profit, keuntungan. Wajib, contoh dapat RM100, RM10 tu wajib asingkan untuk keuntungan, profit. Nama pun benda tu Profit First. Of course lah, maybe tadi saya bermula dengan gaji dulu, bermula dengan operasi dulu, tapi profit tu wajib. Formula ni memang memerlukan anda untuk wajib simpan 10% daripada keuntungan, daripada jualan, daripada jualan. 10% daripada jualan, daripada sales. Okay, and then 5% untuk sewa, teks dan zakat. Untuk sewa, teks dan zakat 5%. 5%, 5%. Contoh kalau RM100, RM5. Tapi itu sebagai contoh kalau RM100 kan. Tapi ini you kena sedar, you kena tulis 5% untuk teks, zakat dan juga sewa dan yang berkaitan. Okay, kalau you cakap minyak kereta, macam mana minyak kereta dekat operasi? Okay, so that's why kalau you kira buat costing, okay, kalau you buat costing, nak jual dan buat harga, buat costing dan buat pricing untuk produk dan servis anda, you kena kira semua tu. You kena kira minyak kereta anda, gaji pekerja anda,
plastik apa yang anda guna, berapa jauh perjalanan, gas anda pakai berapa sen untuk satu pieces, untuk satu jenis servis. Memang wajib. Oh, sampai macam tu sekali Coach Alim? Yes, macam tu sekali. Wajib macam tu sekali. Saya sendiri pun saya tahu berapa saya punya costing untuk satu kebab saya. Memang saya tahu berapa sen. Sampai sen kita tahu. So that's mean kalau kita bagi pada orang, kita tahu. Kita bagi dia murah ke apa, kita dah tahu. Walaupun kita bagi dia murah, kita still ada profit sedikit. Sedikit itulah kita lah yang hadap. Kalau kita bagi pada orang ke, kita bagi murah ke apa, so kat situ. Kadang kita main bagi je murah kan, oh rupanya kita langsung tak dapat untung langsung. Semua tu cost tu sebenarnya. So kalau kita jual, kita buat pricing, kita buat costing, kita tahu berapa kita punya untung. Dan pentingnya juga, penting juga kenapa anda untuk buat costing dan pricing dengan tepat, dengan teliti, supaya anda tak tercungap-cungap, supaya you ada still apa bahasa Inggeris dia tu, you ada lebihan untuk kembangkan bisnes. Dekat situlah profit tu lah you gunakan untuk kembangkan bisnes juga. Okay, so tadi dah 90% kan. Okay, lagi 10% apa dia? Marketing. 10% lagi marketing. Alah, tak payahlah marketing. Tak boleh, you kena juga buat marketing. Let's say you cakap, saya tak pandai lah nak jalan iklan, saya banyak guna zero cost. Yes, you cakap memanglah pakai zero cost untuk you punya kerja marketing Facebook ke WhatsApp ke, boleh. Tapi kalau untuk you punya design baju, contoh baju saya ni kan, Alpha View Food, ini marketing juga. Contoh you gunakan minyak, you isi minyak untuk berjumpa dengan customer, itu adalah untuk marketing. Okay, you bagi gift, free gift ataupun free gift untuk buat lucky draw, free gift tu juga you gunakan budget marketing 10% tu. Kalau saya, memang setiap 1% benda tu 40% operation, semua tu saya asingkan dalam akaun berbeza, akaun bank berbeza. Contoh marketing saya gunakan BigPay, saya akan transfer ke dalam akaun BigPay. So apa saja urusan marketing saya akan gunakan BigPay. Contoh saya run iklan ke, saya bayar pada orang ke, sebab BigPay ni dia boleh transfer balik pada akaun personal pun boleh. Depends pada kita lah, kita yang urus duit tu kan. Kalau you cakap saya tak pandai lah nak asingkan pada akaun lain-lain ni, kalau you boleh urus, you boleh kontrol diri anda, you kena ada report, you kena ada record dan report. Okay, so tadi pertama tu sales. Baru pertama sales. Ni finance. Whole dia yang menguasai tu memang finance. Dalam dia adalah sales. Orang kata jantung dia tu memang sales lah sebenarnya. Yang pertama tadi tu kan. Okay, and then yang kedua, apa pula finance yang kedua? Finance yang kedua pula, you kena control untuk anda berkembang. Okay, instead of you boleh saving, contoh profit tadi, apa you nak buat dengan profit tadi? Profit tersebut anda kena invest balik dalam bisnes anda. Sebab cara you nak capai 1 juta ringgit, tak kira jualan ke apa, kita cakap jualan dulu kan. Kita cakap jualan 1 juta ringgit, cara you nak capai ialah dengan you kena ada kedai yang banyak. Kalau you nak main kuantiti, ni kita dah sebutkan. Kalau you tengok video ni dah separuh jalan, you kena save ataupun share dahulu kepada timeline anda. Tengok balik daripada awal. Dah habis nanti you tengok balik daripada awal. Ataupun you tunggu dekat YouTube channel saya. YouTube channel saya, you pergi kat website saya, alimunin.com kat bawah. And then ada link channel saya. Subscribe dahulu. And then turn on notification lah. Bila saya upload tu, you akan tahulah video tu dah ada kan. Ikut tajuk video ni apa, cara peniaga jalanan nak capai RM 1 juta. Okay, so jam juga. Kenapa ada apa? Allahuakbar. Okay, so tadi finance yang kedua tadi tu kan. Okay, finance yang kedua tadi. Finance
yang kedua adalah kawal untuk invest. Yang kedua tu kawal dengan betul untuk invest. So means duit, profit yang you dapat, okay, daripada finance yang pertama tu yang kita dah bincangkan tadi, profit tu you kena invest balik kepada bisnes anda. Contoh sehari lah, let's say lah you punya jualan sehari RM100. Contoh, kalau RM100 ada orang 200, 300 sehari kan. Ada orang RM1000 sehari jualan. Tapi you cakap, kalau you cakap alamak saya punya margin sikit, tengok balik saya punya video tadi, sebelum-sebelum ni, video saya yang ni jugalah, maksud saya, you tengok apa saya cakap tadi. You punya margin keuntungan, costing, you kena tengok balik kat situ. Macam mana saya nak naikkan harga ke apa, ada cara dia. You boleh naikkan harga, even you boleh jaga customer. Naikkan harga, you risau customer lari kan. Panas. You risau customer lari kan. Okay, saya boleh bagi tahu kepada anda, saya boleh ajar kepada anda macam mana customer anda tak akan lari. Ada cara dia. Okay, ada cara dia. Even benda tu nama dia kira macam win-win situation lah bagi pelanggan anda dan diri anda, untuk bisnes anda lah kan. Okay, so yang kedua tadi tu invest balik you punya profit. Kalau RM10 sehari you simpan, and tak adalah you simpan tunggu hujung bulan. You terus je beli barang-barang untuk kedai lagi satu tu. Contoh kalau 10 hari dah 100, kalau 30 hari, kalau you buka setiap hari lah, tak ada cuti kan. Let's say lah ada cuti 26 hari je sebulan kan. So 260 dah. Itu kalau land kurang cantik pula. InsyaAllah nanti tengok balik Tuan Nasaruddin. Kalau you punya sales adalah RM100, bayangkan kalau RM300, kalau RM300 you punya jualan sehari, 260 darab 3, dah lebih kurang 720, 780, lebih kurang lah. Okay, 780, lebih ada lebih kurang 900 lebih kan. You ada calculator, you kira lah. Okay, ada calculator, you kira supaya anda tahu dengan duit tu lah anda boleh kembang. Maybe you cakap alamak sikit je ni tak cukup. Okay lah, daripada you tak buat langsung. You jangan pula kalau you ada bajet lain, you ada dapat lebih, you ada buat catering ke, you ada dapat order banyak ke apa, you jangan gunakan benda tu untuk kenikmatan. Saya selalu cakap 3 tahun pertama kalau ianya adalah bisnes anda, jangan gunakan untuk kenikmatan. You gunakan untuk bina pili air anda. Air rezeki tu, jualan tu macam air, betul tak? Air yang masuk, yang menjadi rezeki bagi kita dan juga pekerja-pekerja kita, tim kita, betul? So you kena pastikan you pilih air anda ni berjalan masuk je ke dalam kolam anda, ke dalam baldi anda, baldi rezeki anda. Okay, so sebenarnya apa yang saya kongsikan ini itu baru sikit. Okay, itu baru sikit. Okay, contoh tadi saya cakap pasal finance. Yang kedua tadi tu kan, invest balik ke dalam bisnes anda. Invest balik, finance, balance. And then finance yang ketiga, apa yang you kena buat? Finance yang ketiga, you kena control. Allahu Akbar. Kan dah jatuh. Allah. Salah. Dalam kereta pegang pakai tangan je, tak ada stand. Harap maklum lah, macam ni lah peniaga jalanan kan. Walaupun orang cakap oh you dah berpengalaman cikgu, coach, tapi kita baru, saya macam faham lah kenapa ada kekangan ke apa semua kan. Sebab saya tak ada dapat bantuan. Okay, saya tak ada dapat bantuan apa-apa Of course lah, ada lah bantuan daripada kerajaan tu, ada jugalah kan. Of course you all pun ada yang dapat, ada yang tak dapat. Yang tak dapat tu you kena try apply jugalah. Kalau you dapat, alhamdulillah lah kan. Contoh, kebanyakan kita usaha sendiri.
Kalau kita dapat bantuan tu, kita dapat dana tu, tolonglah jangan buat beli inilah, buat beli itulah, melainkan ini adalah gaji anda. Of course you ada keperluan. And lagi satu tentang gaji. Kalau you cakap tak perlu ambil gaji ke, saya kena invest balik pada bisnes ke? Okay, macam ni. Kalau you nak tahan lama, kalau you tak nak stress, please lah, kalau you dah berkahwin, apatah lagi kalau you ada mak bapak, dah ada isteri, cukup lah kalau ada isteri, apatah lagi kalau ada anak-anak, you kena ambil gaji. Wajib ambil gaji. Peratusan tu anda sendiri tahu. Kalau anda ambil berapa, contoh anda average sehari jualan berapa, contoh jualan RM100. Kalau contohlah you bahagikan pada pekerja anda berapa persen, you punya berapa persen. Let's say you ambil 20%, kan? Pekerja anda 15%. Contoh you punya target sebulan adalah RM10,000. So untuk pekerja anda, kalau 15%, let's say target RM10,000, kan? So 15% daripada RM10,000 adalah RM1,500 sebulan. Kita ambil lah, tolak plus minus, maybe paling busuk RM1,200, kan? Gaji, betul? Untuk pekerja anda. So untuk diri anda RM2,000, contoh RM2,000. Tapi kat situ, adakah itu betul duit keperluan anda? Contoh, apa dia yang you kena bayar setiap bulan? Sebab kita tak nak yang you akan terkiar-kiar. Let's say lah, satu bulan you punya grow, you boleh grow kan stall anda adalah 1 stall sebulan, you boleh grow. Ataupun 2 bulan you boleh dapat 1 stall. Tapi adakah let's say you cakap you tangguh pembayaran kereta, tangguh bayar sewa rumah, boleh bertahan? Boleh bertahan dan tak tiba-tiba kena tarik kereta ke, tiba-tiba pula tak dapat duduk kat rumah sewa tu ke. So dekat situ sebenarnya you kena tahu urus risiko finance. Itu sebab finance ketiga tu penting. Finance ketiga ni you kena ambil gaji. Okay, you kena ambil gaji. Wajib ambil gaji. Kalau you tak ambil gaji, you akan stres. Apabila you stres, boleh jalan tak bisnes? You rasa malas lah nak buka kedai. Sebagai peniaga jalanan, you akan jadi malas nak buka kedai pula. Susah dah kat situ. Sebab emosi peniaga jalanan ni dia banyak main mental dan fizikal tau. Cuaca kadang tak menentu, kan? Lepas tu fizikal kita penat. Kadang sampai lewat-lewat malam baru tidur, lepas tu kena bangun awal, kan? So dia banyak main emosi lah, banyak main kita punya mental juga, dan juga badan kita. Oh gila, barai tu. Contoh kalau you kira-kira berapa you punya tanggungan sebulan. Let's say you punya tanggungan sebulan sebenarnya RM3,000. Kenapa sampai RM3,000? Contoh kalau you belajar, you ada petik-petik yang kena bayar. Kalau you cakap tak apalah, tak payah bayar dulu, okay. Tapi you kena ingat tau, you berniaga. Bila you berniaga, you ada SSM ke tak ada SSM, one day you akan ada SSM. Kalau dah ada SSM, satu hal LHDN akan cari. You kena ingat, kalau you tak ada SSM sekarang, orang akan tanya. Kalau you nak berkembang, you kena ada SSM. Okay, ada SSM. Let's say ada SSM sekarang tahun ni you tak declare, tapi you kena ingat resit pembelian, segala urusan niaga kena ada rekod, kena ada resit, kena ada invoice. Semua start daripada sekarang. Sebab dia akan tengok 3 tahun lepas punya juga. Bayangkan kalau daripada sekarang ataupun sebelum ni you tak simpan, habis. Tapi you jangan risau tentang benda tu. Jangan risau tentang benda tu sekarang. Yang risaunya ialah kalau ke hadapan you dah tengok video ni, you tak buat. Itu anda patut risau. So kalau you tahu, you boleh ukur berapa you punya expenses, you punya keperluan. Jangan fikir pasal nak hiburan dahulu. Okay, jangan fikir untuk hiburan. Sebab next level, bila you dah berkembang, you dah selesa, you dapat gaji penuh. Kenapa saya cakap macam ni? Habis tu saya tak dapat gaji penuh ke dekat situ? Depends pada anda. Let's say kalau you cakap selama 3 bulan pertama you dapat 2 stall, takkan you yang jaga 2 stall tu? Ataupun 2 kedai, takkan you seorang yang jaga kedai tu dengan isteri satu kedai, you satu kedai. Okay, kalau you cakap macam tu, memang macam tu coach, okay, baik. Tapi adakah cukup untuk anda dengan isteri?
Sebab isteri anda, kalau dia memang sebelum ni belajar, dia mesti ada PTPTN kena bayar. Even maybe rumah ataupun kereta you berkongsi nak bayar. Betul? Of course lah, you punya orang rumah pun ada keperluan. Dan anda kalau sebagai suami, ada juga nafkah kena tunaikan, dan ada tanggungjawab kena selesaikan. Kalau anda sebagai wanita, maybe you cakap, tak apa, I punya husband yang settlekan, coach. Alright. For starting, maybe you cakap okay, tapi you kena ingat tau, benda ni banyak main tenaga dan mental. You kena tahu urus finance. Dekat finance yang ketiga, diri anda. Diri anda, you kena tahu keperluan untuk diri anda berapa. So you kena susun berapa lama kena cepat capai ni. Kalau tak capai, you kena, dia ada strategi yang you dah susun, plan A, plan B, plan C. And you kena negotiate, pandai juga negotiate. Dekat sinilah kenapa pentingnya finance yang pertama, finance yang kedua, and then finance yang ketiga. Sebab sekarang ni banyak orang masalah duit. Bila masalah duit, kita tahu kalau kita tak urus dengan baik, habis. Kalau you sebagai usahawan, you tak urus dengan baik, habis. Kalau you sebagai peniaga, you cakap, saya okey je coach. Sekarang you okey, di masa hadapan you tahu tak apa yang akan datang. Politik berubah-ubah. Contoh macam tahun ni, tahun 2020 ni akan ada ni pilihan raya umum. Pilihan raya umum means besar tau. Bertukar lagi kerajaan. Setiap tahun saya rasa tukar kerajaan. Since daripada COVID, kan? Sebelum COVID lagi lah. Tukar kerajaan. Dah 3 kerajaan dah ni tukar. And then tahun ni lagi nak pilihan raya, tukar kerajaan lagi ke? So akan ada yang maybe policy maker baru ke, yang buat contoh GST ke, SST ke, berubah ke pula macam mana ke. Akan ada rules baru ke, ataupun tiba-tiba contoh, kena PKP balik ke. Tengok siapa yang memerintah dan tengok siapa pula yang berkuasa di kawasan anda ke. So itu sebab kadang ada orang tanya kepada saya, kenapa tak fokus pada satu je, and then buat daripada situ, kembangkan. Okay, nak buat satu boleh, tapi you kena tahu semua aspek. And semua aspek ni you boleh control. Boleh? I tanya pada you, you boleh control tak? Tak boleh. Sebab ada aspek luar yang you tak sedar. Kalau you belajar business, you tahu SWOT analysis. SWOT analysis, SWOT. Itu kalau asas dalam bisnes, kalau orang biasa dia belajar tentang bisnes. Tapi kalau saya ada formula saya, nama dia formula A. Okay. Contoh kita cakap tentang SWOT analysis. Kita masuk sedikit supaya anda sedar. Ni dah sampai dekat Jalan Sultan Ismail, depan Quail Mall. SWOT analysis. SWOT tu apa? S tu apa? S adalah strength, kekuatan anda, kekuatan bisnes anda lah. Okay. And then W, weakness. Apa weakness? Tak ada weakness. Saya tak ada weakness coach. Bisnes saya tak ada weakness. Ya ke? Come on. Adakah you Perdana Menteri? Adakah anda Sultan? Even Perdana Menteri pun boleh turun bila-bila masa, bila dah habis tempoh. Betul? Kalau you cakap saya dekat negara lain, okay, tak ada weakness. Tak ada. Semua orang ada weakness. Effect pada bisnes dia akan ada weakness. Okay. So O apa pula? Opportunity. Opportunity. Apa dia? Peluang. Apa yang peluang ada untuk bisnes saya ni? Apa yang ada? Maybe bantuan, maybe grant, maybe orang kata makin diperluas, diperkenalkan lebih besar, diutamakan. Maybe ada menteri pula yang orang kata buat macam-macam untuk industri anda. Contoh opportunity. Ataupun anda duduk di kawasan yang memang lubuk, contoh itu opportunity. And then apa T? SWOT. T adalah threat. Threat ni adalah ancaman kepada bisnes anda. So you kena tahulah apa ancaman kepada bisnes anda selain daripada weakness tu. Okay, selain daripada weakness tu. So T, biasalah kan, bunyi gitu. So weakness. T, SWOT. T adalah threat.
ancaman kepada bisnes anda. Apa ancaman yang ada? Tak ada ke? Mesti ada, akan ada punya. Okay. Dan kalau you belajar dengan saya, you tahu tentang panduan selamatkan bisnes saya. Selamatkan bisnes, which is restructure business. Panduan restructure business. Saya ada modul saya restructure business yang saya ajar kepada usahawan, kepada student saya. Dalam modul tu saya ajar tentang The Secret. Dan The Secret ni bukan macam The Secret Mak Saleh The Secret ni saya ajar. That's why pentingnya ilmu bila kita ajar adanya guru. Okay, you cakap The Secret ni macam dalam tu ke? Ada fahaman macam ni ke apa? Okay, you jangan salah faham. Jangan salah faham. You kena belajar dahulu, you kena dengar dahulu daripada saya yang sebagai guru kepada ilmu tersebut yang saya ajar tu. The Secret, nama tu bukan nama yang menjurut kepada The Secret yang you tengok dalam movie tu ke, dalam YouTube tu ke, yang cakap tentang benda tu. Tak. The Secret yang saya punya version lain. Okay, you akan faham. You akan faham nanti kalau saya ajar kepada anda. Alright. So tadi kita dah pergi sampai finance yang ketiga. Yang keempat adalah marketing. Okay, yang keempat adalah marketing. Marketing anda wajib buat. Marketing wajib buat. Kalau you tengok dalam industri bisnes, apatah lagi di Malaysia, marketing wajib buat untuk bagi orang nampak. Even you buka kedai, you ada logo, you ada banner, nama kedai anda, itu adalah marketing juga. You tunjukkan apa you punya menu, you ada gambar, you ada logo, you ada design, you ada banner, ada banting, color kedai anda ke apa. You sekarang dah banyak dah orang buat macam tu. So itu adalah marketing, nama dia, salah satu juga. You buat posting kat WhatsApp, you buat posting kat Facebook, you buat posting dekat IG, itu namanya marketing. Okay. Dan ada juga marketing percuma dan marketing berbayar. So mana satu yang anda guna? So gunalah mana yang anda boleh guna untuk permulaan. Kalau you baru start, gunalah yang free dulu. Contoh macam WhatsApp, kan? WhatsApp story, WhatsApp status, WhatsApp story pula, WhatsApp status. So Facebook pun sama, IG pun sama. Selamat tak jalan. Ayo Naya pak kering merah dah. Aduh, KL macam ni. Alright. So marketing itu wajib. Kalau cakap tentang marketing, banyak dah Sifu cakap tentang marketing. Banyak. Even saya pun ajar digital marketing. Dia nak belajar apa digital marketing, saya boleh ajar macam-macam digital marketing. Mana satu nak start dulu? Okay, mana satu nak start dulu? Start dahulu dengan WhatsApp. Start dahulu dengan WhatsApp. Paling mudah, paling senang dan paling dekat reach dengan customer. Customer mana? Customer anda lah yang datang kat kedai anda. Gunakan cara-cara marketing yang ada. Okay, gunakan cara-cara marketing yang ada. Sebab marketing dia ada level dia juga tau. Marketing ni dia ada level dia juga. Level of marketing. Level of marketing ada 3. Saya ada huraian lebih lanjut lah dalam video lain. Dalam video lain berkenaan tentang level of marketing ni. Level of marketing ada 3. Pertama sekali adalah content marketing. Okay. Kedua adalah database marketing. Ketiga adalah TRTL marketing. Okay, itu kalau you belajar dengan saya Ali Munin, you akan nampak lah. You akan nampak. Alright, you akan nampak apa yang anda kena buat. Kenapa saya cakap start dengan WhatsApp? Alright. So marketing dah. So and then yang kelima adalah pengurusan. Pengurusan ni wajib. Sebab bila you sebagai startup, sebagai peniaga jalanan, okay, sebagai peniaga jalanan startup, pertama sekali you kena buat sistem. Apabila you buat sistem, dalam sistem ni dua department dalam you nak buat sistem. Dua department ni you kena, orang kata, lebihkan fokus dia pada permulaan.
Lebihkan fokus dia dekat situ. Apa dia? Operation, Department Operation, operasi, Department Operasi, dan juga Department Pengurusan. So bila you starting pengurusan itu kena gerak selari dengan operation. Bila you nak makin berkembang, you dah simpan duit ni, you dah beli ni beli tu, you kena ada pengurusan tu. You kena urus dengan betul. Contoh you ada pekerja, you ada team. Contoh you bercakap berniaga dengan isteri, you kena ada pengurusan yang baik. Urus. You kena jadi pemimpin. Okay, you kena jadi pengusaha, and then you kena jadi pemimpin. Mindset anda. Okay, you kena jadi pengurus. Mindset anda kena upgrade jadi pengusaha, and then jadi pemimpin. Maksudnya walaupun you berniaga dengan isteri ataupun dengan tim, you tak boleh macam biarkan dia orang punya keperluan asas. Wife saya call sebab daripada tadi lambat juga. Jam boleh tahan tak ni? Selasa kan, maybe tahun baru, banyak orang baru masuk kerja ke apa, tak tahu lah. Okay, so pengurusan. Pengurusan ni sangat penting untuk anda sedar. By the way, sekarang dah pukul apa ni? 11.30. Oh. Pengurusan ni sangat penting untuk anda tengok. Dia kena gerak selari. Urus manusia, urus keperluan asas. Cakap tentang pengurusan ni dan operasi ni, you kena baca satu nama dia Maslow Hierarchy of Needs. Maslow Hierarchy of Needs. Maslow Hierarchy of Needs. Okay, dia ikut daripada bawah. Bawah sekali adalah basic needs. Keperluan asas lah. So dekat keperluan asas ni lah yang you kena utamakan dahulu pada diri anda dan juga tim anda. Kalau you cakap tak apalah, saya tak apa dulu, okey, tak apa, you kena lebihkan kepada pasangan anda, keluarga anda dan tim anda. Tapi next you jangan tunggu lama-lama. Kalau you biarkan lebih daripada 7 hari, lebih daripada 7 hari, kalau mental okey, you boleh tahan, tak apalah. Cakap tentang keperluan asas ni kan. Sebab kenapa kat situ keperluan asas? Contoh you berniaga ni, tiba-tiba you tak makan, you bagi you punya team saja makan. Tak apa, you makan sampai malam baru makan. Saya, ya Allah, saya buat macam tu, saya utamakanlah dia orang kan. Tapi saya tak jaga diri sendiri. Saya pula angin lah, macam nak gastrik lah, pening kepala lah. Oh ya, bahaya. Sampai malam baru makan, pukul 10 malam baru makan. Minum je kerja kan, tak makan. Sebab jaga tim, utamakan dia orang, bagi dia orang makan dulu. Oh gila. Lebih daripada 14 hari lah saya buat macam tu. Aduh. Nampak tak? Bahaya sebenarnya. So Maslow Hierarchy of Needs ni memang kena gerak selari lah. Nampak tak? So pengurusan dan operasi kena gerak selari. Means sebabkan apa? Kenapa cakap, oh saya sini sebagai founder, tak apalah, bagilah utamakan kepada tim saya dahulu. Okey, tak apa, saya faham. Tapi you kena sedar, you pun bekerja dekat operasi, you pun bekerja juga dekat company tu. Means you juga dapat gaji kan? Okay, you juga dapat gaji. So dekat bahagian gaji pun ada juga you punya bahagian gaji. Tapi kalau you punya Maslow Hierarchy of Needs daripada bawah tu, keperluan asas pun you tak fulfill untuk diri anda, oh habis. You sebagai orang kata otak, you sebagai otak kepada bisnes tu, kalau you koyak, you penat, you punya keperluan pun tak terjaga, habis lah. Mental boleh down, badan boleh sakit, penat, lesu. Sebab dia dah efek. Kadang disebabkan stres sahaja boleh menaikkan you punya sel kortisol dekat otak anda. Okay, boleh menyebabkan anda jadi stres, anda jadi pening. Mula badan sakit. Otak ni yang kontrol badan tau. Badan sakit, tiba-tiba demam, padahal tak kena hujan, tak kena apa. Sebabkan stres punya pasal je. Bahaya. Saya dah alami benda tu. So saya faham perasaan anda. Saya bukan orang kata just sembang-sembang ke apa, tak ada. Sembang orang kata cakap kosong ke, ajar orang saja ke, tak ada. So macam saya cakap tadi, awal tadi, saya sendiri yang nak ceburi untuk mendalami lebih dalam. Dan ia juga adalah menjadi asbab juga
Orang kata wallahu alam kan, mungkin ni adalah rezeki juga kepada saya. Saya start bisnes makanan ni, dan saya jadi peniaga jalanan kan. Okay, so itulah dia saya cakap tentang pengurusan tadi, tentang sistem tu. Sistem wajib ada. Sistem wajib ada means ada operasi yang betul. Benda yang berulang-ulang, you boleh bahagikan kerja tersebut kepada tim anda. Bukan bermaksud semua benda you kena ajar kepada tim anda. Let's say macam secret recipe anda, resepi rahsia anda ajar pada tim. Tak payah. Benda tu tak payah. Benda yang boleh repeated. Contoh membungkus makanan, benda tu repeatable. Cara kira berapa, apa semua, benda tu repeatable. So itulah you yang you kena hire, and you bagi dalam job description kepada tim anda. Macam mana nak hire, macam mana nak bagi kerja, macam mana nak delegate kerja. Itu tentang pengurusan tu lah. You nak tahu lebih lanjut, lebih mendalam, by the way saya pun dah nak sampai. Pergi kat website saya alimunin.com, dekat description kalau dekat YouTube channel. Kalau dekat Facebook saya ada dekat check caption. You pergi kat website tu, ada button WhatsApp. You tekan button WhatsApp tu, contact saya, tanya kepada saya. Jika ianya kena berbayar, you kenalah bayar kan. Betul. Kalau ianya tak perlukan berbayar, benda tu, even you just WhatsApp ke apa, InsyaAllah cepat atau lambat saya akan balas. Okay, saya akan balas. Itu je. WhatsApp tak ada kena bayaran pun. WhatsApp je lah, saya akan balas. Okay, cepat atau lambat je. Kenapa saya cakap kalau ada kena bayaran ke apa? Sebab by the way, saya nak remind balik, kalau you tak tahulah, kalau yang first time tengok video ni apa, baru kenal saya punya masa actually daripada September 2016 sehingga September 2020. Masa saya, orang bayar saya 1 jam RM250. Tapi since daripada September 2020 saya dah dapat certification, saya punya masa 1 jam RM750. Satu hari masa saya sebelum tu adalah RM1,000. Tapi sekarang masa saya adalah RM3,000. Satu hari tau orang bayar saya harga tu RM3,000. So that's why saya cakap kalau kena charge lah. Contoh kalau tiba-tiba you nak service buat website ke, nak buat design ke apa, benda tu memanglah perlu charge kan. You nak print ke apa, benda tu mestilah kena charge. Design tu apa, service kan, InsyaAllah. So itu saja daripada saya, Muhammad Ali Munin, founder kepada Alpha Bio. Kita jumpa di lain masa dan lain waktu. Jika ianya bermanfaat, tolong share kepada timeline anda, kepada kawan anda, sahabat anda, kawan usahawan dan peniaga jalanan. Dan saya harap anda dapat manfaat dan semoga dimanfaatkan. Kita jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.